Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sa'ri bin Basri dengan nombor metrik D 2019-2091267 daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sejarah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini saya akan membincangkan dan menerangkan tentang kritikan ataupun ulasan berkaitan cerita yang pernah saya tengok di dalam TV. Ya. Baiklah, tajuk yang saya ingin bawakan hari ini ialah daripada cerita yang bertajuk Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya daripada Profesor Buya Hamka yang menerangkan kisah-kisah selusuri kehidupan tentang masyarakat yang penuh dengan ketidakadilan dan cinta yang terhalang. Baiklah, sinopsis yang pertama yang dapat saya katakan ialah cerita ini adalah berkisahkan dengan ranah Minang ataupun tanah Minangkabau yang berada di Indonesia. Cerita ini berkisahkan tentang masyarakat Minang yang memegang kuat dengan adat serta budaya mereka yang di mana mereka mengamalkan prinsip iaitu biar mati anak, jangan mati adat. Jadi saya ingin menceritakan permulaan ceritanya adalah mengenai Zainuddin ataupun watak Zainuddin, seorang pemuda yang berketurunan Minangkabau yang ayahnya bernama Sultan Mudo. Sultan Mudonya berasal daripada tanah Minangkabau dan telah dihalau ataupun telah berhijrah ke Makassar oleh sebab-sebab tertentu yang berkaitan dengan adat yang di mana pada zaman mudanya ayah Zainuddin ini telah melakukan satu ataupun keadilan terhadap dirinya dalam pergaduhan, tetapi akibat menetapkan adat lebih tinggi daripada keadilan seseorang, maka Sultan Mudo ayah Zainuddin ini membawakan diri ke Makassar, iaitu di Kepulauan Sulawesi. Baiklah, di Makassar ayah Zainuddin ini telah membesar dan berkahwin dengan orang Makassar, dan daripada sana dia telah mendapat zuriat yang diberi namakan Zainuddin. Jadi cerita ini diteruskan dengan pendeknya yang dikatakan dapat bahawa cerita ini watak Zainuddin ini telah diwasiatkan oleh Sultan Mudo iaitu ayahnya untuk pulang ke tanah Minangkabau untuk mencari salah silah keturunannya. Namun malangnya setelah dipenuhi akan impian ayahnya dan wasiat ini, Zainuddin telah menghadapi pelbagai dugaan yang hidup di mana dia anak tunggal yang membawa diri kepada untuk mencari sanak saudaranya, tetapi sanak saudaranya tidak melayan dengan baik kerana dikatakan pemuda yang tidak tahu asal usul yang jelas dan tidak mempunyai keturunan yang jelas. Tetapi mereka dapat kita lihatnya pada permulaannya Zainuddin sampai ke tanah Minangkabau, sanak saudaranya tidak menerima Zainuddin, tetapi setelah diberikan sedikit wang, Mak Bese ataupun ibu saudaranya dipanggil Mak Bese, izinkan saya untuk duduk sementara di sini. Saya mampu membayar wang. Namun dapat kita lihat pengajaran dalam tenggelam kapal Van der Wijk ini iaitu masyarakat yang materialistik ataupun pandang kepada wang, pandang kepada harta benda. Pada permulaannya Mak Bese tidak menerima Zainuddin, tetapi dia menerima Zainuddin. Baiklah, kita teruskan kepada cerita sinopsis ini. Zainuddin di tanah Minangkabau telah jatuh cinta kepada Hayati, iaitu anak kepada datuk adat. Ya, semasa mereka di pasantren ataupun di sekolah agama di Padang Panjang, maka Zainuddin telah jatuh hati dengan Hayati. Namun kerana Zainuddin tidak mempunyai keluarga yang jelas, ayahnya yang telah meninggal, serta kewangan yang agak kritikal, maka Zainuddin ini telah ditolak pinangannya. Dan Datuk Adat telah mengatakan bahawa Zainuddin ini tidak mempunyai satu salah silah yang jelas, dan itu amatlah bertentangan dengan orang Minangkabau yang memegang erat tentang jurai keturunan mereka. Setelah jatuh cinta kepada Hayati, Hayati berjanji menghantar Zainuddin di batas kota sebelum melepaskan ia pergi merantau kerana dihalau oleh orang Minangkabau. Hayati berjanji akan menunggu Zainuddin. Namun setelah berjuang bertahun, Zainuddin dikabarkan bahawa Hayati datang. Suatu Zainuddin sakit, Hayati datang dan mengatakan bahawa
Zainuddin ini tidak perlu menunggunya lagi. Kerana Zainuddin tidak perlu menunggunya kerana Hayati telah berkahwin dengan orang lain, iaitu Aziz. Jadi kita teruskan kepada kritikannya. Kritikan yang dapat kita lihat masyarakat yang di sini. Masyarakat yang mementingkan realistik. Iaitu masyarakat mementingkan materialistik. Iaitu dapat kita lihat iaitu keluarga Datuk Adat. Iaitu mengahwinkan Hayati dengan Aziz, iaitu seorang pemuda moden yang tidak memegang adat juga. Tetapi mempunyai wang yang banyak, mempunyai harta. Maka di sini kita dapat lihat adat itu bukanlah penghalang yang utama antara perhubungan Zainuddin. Tetapi harta benda adalah penghalang utama percintaan antara Hayati dan Zainuddin. Yang kedua, masyarakat yang realistik dapat saya katakan. Perkara ini memang berlaku suatu tahun 1920-an. Sehingga kinilah siapapun di dunia ini pasti memandang wang dan harta benda. Kerana mereka percaya bahawa harta benda ini dapat untuk memberikan kesenangan kepada mereka masa hadapan. Tanpa mereka fikir bahawa hidup kita ini adalah bergantung kepada roda kehidupan. Kadang kita di atas dan kadang kita mampu untuk jatuh ke bawah. Jadi dapat saya katakan di sini adalah salah satu penghinaan kepada Tuhan sebenarnya. Kerana apa? Kita tidak yakin bahawa takdir Tuhan esok hari, apa yang Tuhan janjikan bahawa kita akan diberikan rezeki. Kita menyusun kehidupan kita. Betul, kita mampu berusaha. Tetapi yakinlah, setiap perkahwinan, setiap kelahiran pasti akan diberikan rezeki. Tinggal kita sabar ataupun tidak. Itu yang berlaku dalam kehidupan Zainuddin serta Hayati. Kita teruskan kepada masyarakat yang memegang janji dan tekad dalam dirinya, iaitu Zainuddin. Setelah diceraikan oleh Aziz, Hayati telah ke tanah Jawa untuk bertemu dengan Zainuddin yang merupakan orang karyawan atau orang yang telah kaya. Namun Zainuddin telah berkata, pantang pemuda makan sisa. Pantang pisang berbuah dua kali. Ini mengatakan dengan tekad bahawa Zainuddin hanya menganggap Hayati adalah teman rapatnya. Ini mengatakan bahawa Zainuddin mempunyai tekad bahawa kejamnya dalam dirinya, kejam juga Hayati. Maka dapat kita lihat dalam cerita ini yang berusulkan daripada novel Hamka, iaitu Tenggelam Kapal Vanderbilt. Begitulah sifat wanita, ia hanya ingat kepada dosanya. Tetapi tidak ingat betapa besarnya dosanya kepada orang lain. Itu yang saya dapat katakan. Inilah kehidupan. Wanita itu melepaskan tali pengharapan itu. Tetapi daripada tali pengharapan itulah tempat ia berpaut dan berpegang takdir kehidupan. Sama seperti Zainuddin. Hayati pernah menulis surat kepada Zainuddin yang mengatakan bahawa Zainuddin, bukan aku sahaja yang sakit, tetapi dikau juga yang sakit. Kerana akulah pengharapan hidup buatmu, tetapi dengan jelas kau menolak diriku. Kerana di atas dasar dendam dan juga hati keringmu. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa Zainuddin dan Hayati ini sebuah rekaan semata, tetapi menceritakan tentang kehidupan yang berlaku di zaman kini yang di mana manusia mementingkan realistik saja. Jadi kesimpulannya dapat saya katakan daripada novel ini, pengajarannya saya katakan bahawa kita perlu percaya takdir kita. Perlu percaya takdir. Memang takdir telah tertulis oleh Tuhan. Tetapi kita mampu mengubah takdir kita dan kita perlu percaya bahawa tiap-tiap yang kita usahakan dengan ikhlas akan diberikan dengan sesuatu perkara yang baik, dengan sesuatu yang perkara yang ikhlas, rahmat diberikan Tuhan. Maka dengan itu saya menamatkan video saya hari ini dengan mengatakan, percayalah dengan Tuhan dan usahalah sebaik mungkin dalam hidup. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.